Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pada hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang tajuk Dalihan Mabuk, Perbandingan antara Fiqh Jenayah dan Kanun Keseksaan Malaysia. Kumpulan kami terdiri daripada 4 orang ahli, iaitu saya, Nur Hafazah binti Muhammad Sanusi, dan sahabat-sahabat saya, Nur Natasha Azwa binti Nur Hisam, Khawla Umairah binti Abdul Syam, dan Nurul Izzah binti Jamaluddin. Apakah mabuk menurut fiqh jenayah? Mabuk ialah pemikiran terlalu kacau yang menghalang fungsi akal kerana tidak dapat mengawal sesuatu dengan bijak dan sepatutnya. Maksud memabukkan pula ialah sesuatu yang diminum itu biasanya menyebabkan seseorang mabuk tanpa mengira kadarnya. Oleh itu, tidak harus sama sekali mengambil sesuatu yang pasti memabukkan peminumnya, sama ada kadar itu sampai kepada had yang memabukkan ataupun tidak, dan sama ada peminum itu mabuk ataupun tidak. Oleh yang demikian, setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Ayat Al-Quran juga ada yang telah menyatakan tentang pengharaman arak yang dibuat daripada anggur sahaja. Namun demikian, pengharaman tersebut bukanlah kepada arak saja, tetapi termasuklah semua benda yang memabukkan. Antara dalil syarak yang berkaitan tentang mabuk adalah hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu yang bermaksud, apabila benda yang banyak memabukkan, maka yang sedikit pun adalah haram. Riwayat Abu Daud, Al-Tirmizi dan Ibnu Majah. Selain daripada itu, ada juga hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, setiap yang memabukkan adalah haram. Sesuatu yang kadarnya satu farak boleh memabukkan, maka segenggam daripadanya pun haram. Riwayat Al-Tirmizi dan Abu Daud. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada mabuk menurut undang-undang. Jadi saya akan menerangkan sedikit sebanyak definisi mabuk. Jadi menurut Kamus Dewan edisi ketiga, menggambarkan mabuk ni adalah seseorang yang mana ia berada dalam keadaan pening kepala yang membawa kepada hilang ingatan, atau dia tidak sedarkan diri kerana mengambil sesuatu makanan, minuman ataupun mengambil sesuatu perbuatan. Menurut Seksyen 86/3 Kanun Keseksaan, mabuk ni hendaklah disifatkan termasuk sesuatu keadaan yang diterbitkan ataupun disebabkan oleh narkotik atau dadah. Jadi berdasarkan definisi yang saya terangkan tadi, mabuk yang terjadi kepada seseorang itu mungkin adalah disebabkan daripada perbuatannya sendiri, yang mana ia disengajakan ataupun tidak disengajakan, ataupun disebabkan oleh hal yang berlaku di luar kawalannya sendiri, seperti perbuatan khianat daripada pihak yang lain. Jadi menurut undang-undang jenayah, seseorang yang berada dalam keadaan mabuk, dia boleh dikecualikan daripada tanggungjawab jenayah kerana akal fikirannya pada ketika dia melakukan jenayah itu adalah tidak selari dengan misria, iaitu niat. Jadi ini bermaksud walaupun dapat dibuktikan bahawa perbuatan jenayah itu dilakukan oleh tertuduh, dan tertuduh yang mabuk ketika itu, maka tiada sabitan boleh dibuat terhadapnya, melainkan membebaskan tertuduh tu berdasarkan peruntukan kanun acara jenayah yang terpakai terhadapnya. Okey, seterusnya kita pergi kepada peruntukan yang berkaitan mabuk, yang mana ia menjadikan mabuk ni sebagai satu kecualian terdapat di bawah Seksyen 85 dan Seksyen 86 Kanun Keseksaan. Okay, saya akan menerangkan satu persatu, iaitu pertama saya akan menerangkan apa yang dimaksudkan dengan Seksyen 85. Yang mana berdasarkan seksyen ini, dia memperjelaskan bila mabuk menjadi satu pembelaan. Jadi berdasarkan seksyen ini, mabuk ni dia tidak boleh menjadi satu pembelaan terhadap satu pertuduhan jenayah, melainkan mabuk ini berlaku dalam dua keadaan. Okey, yang pertama, keadaan pertama, tertuduh ni dia tidak memabukkan dirinya secara sengaja. Maksudnya dia mabuk tu bukan sukarela, bukan saja-saja je nak mabuk. Dan yang kedua, keadaan mabuk yang dialaminya menyebabkan tertuduh tu hilang pertimbangan. Okey, kita pergi kepada keadaan yang pertama. Okey, keadaan pertama ini, tertuduh ni dia tidak memabukkan dirinya secara sengaja. Bermaksud tertuduh ni dia tidak memabukkan dirinya secara sengaja, yang mana mabuk itu bukan di atas
di atas kerelaan tertuduh, tapi disebabkan perbuatan jahat ataupun cuai seseorang lain, yang mana ia bersesuaian yang dia telah dinyatakan dalam perenggan kurungan A Seksyen 85 kurungan 2, yang mana tertuduh ni tidak menyebabkan dirinya menjadi mabuk, ataupun mabuk itu bukan disengajakan oleh tertuduh, tetapi mabuk itu berpunca daripada perbuatan jahat seseorang atau kecuaian seseorang yang lain. Okey, keadaan yang kedua iaitu mabuk yang dialami menyebabkan tertuduh ni hilang pertimbangan. Jadi tertuduh ni mesti juga membuktikan kepada mahkamah bahawa pada waktu perbuatan itu berlaku, tertuduh ni dia tidak tahu bahawa perbuatan yang dilakukan itu salah, ataupun dia tidak tahu apa yang ia sedang lakukan. Jadi oleh sebab mabuk tu, tertuduh ni dia menjadi gila, sama ada sementara ataupun lain pada waktu dia perbuatan yang dilakukan itulah, sebagaimana yang diperuntukkan oleh Seksyen 85 kurungan 2 kurungan B. Jadi tertuduh yang mabuk itu kiranya dia berada pada tahap yang sama dengan seseorang yang tidak sempurna akal. Jadi keadaan ini boleh disamakan dengan seseorang yang termasuk di bawah kecuaian Seksyen 84, iaitu tidak tahu apa yang sedang dilakukan, dan walaupun dia tahu sekalipun, tertuduh ni dia tidak tahu perbuatan dia itu salah ataupun bertentangan dengan undang-undang. Jadi apabila tahap mabuk tersebut telah sampai ke peringkat gila, jadi undang-undang membenarkan tertuduh mendapat faedah di bawah Seksyen 85 kurungan 2 kurungan D. Okey, seterusnya berkaitan dengan Seksyen 86 yang menetapkan tindakan perundangan yang sepatutnya dikenakan terhadap pembelaan mabuk. Jadi berdasarkan seksyen ini, saya dapat simpulkan bahawa jika pembelaan di bawah subseksyen 85 kurungan 2 telah dibuktikan, maka mahkamah perlu membuat keputusan berdasarkan dua keadaan, iaitu sekiranya mabuk itu termasuk di bawah perenggan kurungan A subseksyen 85 kurungan 2, iaitu mabuk bukan atas kerelaan, maka orang yang tertuduh itu hendaklah dibebaskan. Dan sekiranya mabuk yang dialami oleh tertuduh itu termasuk di perenggan kurungan B seksyen 85 kurungan 2, iaitu mabuk yang menjadikan orang itu gila, maka mahkamah hendaklah menggunakan peruntukan di bawah seksyen 84 kanun kesesaan dan seksyen 347 dan 348 dalam kanun acara jenayah Akta 593 dalam membuat keputusan. Kita pergi kepada isu-isu yang wujud dalam dalihan mabuk. Yang pertama, adakah wujud dalihan mabuk dalam fiqh jenayah? Kita sedia maklum bahawa dalam kanun keseksaan adanya dalihan mabuk. Tetapi adakah ia juga turut sama wujud dalam fiqh jenayah? Baiklah, ia wujud. Dalihan mabuk ini wujud di dalam hukuman yang telah ditetapkan bagi jenayah yang berlaku akibat mabuk tidak sengaja atau dipaksa. Menurut ulama empat mazhab, mereka telah bersetuju bahawa sekiranya mabuk itu berpunca daripada sengaja, maka perlulah dijalankan hukuman qisas ke atas seorang yang membunuh dalam keadaan mabuk yang sengaja. Walau bagaimanapun, sekiranya jelas bahawa seseorang itu mabuk dalam keadaan dipaksa ataupun tidak sengaja, maka dia tidaklah menanggung jenayah yang dilakukan itu secara keseluruhan, malah akan digantikan dengan hukuman takzir. Baiklah, isu yang kedua adalah pembuktian mens rea dalam perbuatan sengaja mabuk. Apabila seorang individu itu sengaja mengambil alkohol dan telah melakukan satu perbuatan jenayah, tetapi telah mendakwa bahawa sewaktu berlakunya jenayah tersebut dia adalah bukan di bawah kawalan dirinya sendiri. Maknanya dia mendakwa bahawa tiadanya mens rea dalam perbuatan jenayah tersebut. Jadi diputus sekiranya mabuk itu adalah dalam kehendak dia sendiri, maka diputuskan bahawa jenayah ini adalah satu niat asas yang menyebabkan mabuk tu tidak boleh dipercayai dan diambil sebagai satu pembelaan.
Dalam kes Islam, saya dapati tiada berkenaan dengan dalihan mabuk. Tetapi kita sedia maklum bahawa pengharaman arak ini berlaku secara berperingkat pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga saya petik hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibul khamra fa innama miftahu kulli syarr." Yang bermaksud hendaklah kamu menjauhi arak. Sesungguhnya arak ini adalah satu kunci segala kejahatan. Kes yang dapat dikaitkan dengan dalihan mabuk. Kes yang pertama adalah Director of Public Prosecution versus Majeski 1977. Kes ini adalah berkisar tentang perayu yang di bawah kawalan dadah selama 48 jam telah membuat satu kecederaan, telah didakwa melakukan jenayah kecederaan badan terhadap Constable Polis yang melaksanakan tugas lah, dan perayu ni mendakwa bahawa dia tidak ingat kejadian tersebut oleh kerana dia mabuk. Oleh itu rayuan perayu ini telah ditolak atas sebab dalihan satunya asas yang menyebabkan mabuknya itu tidak boleh dipercayai sebagai satu pembelaan. Kes yang kedua pula adalah kes Ray bin Solis versus Public Prosecutor 2015. Dalam kes ini adalah arak yang diminum oleh perayu itu secara sukarela dan dengan keterangan sekeliling yang lain adalah tak mencukupi untuk membuktikan pembelaan mabuk di bawah Seksyen 85/2 dan 86/2 Kanun Keseksaan. Kesimpulannya, keupayaan tertuduh untuk membentuk fikiran jahat akan jadi lumpuh. Maka segala unsur niat jahat atau mens ria yang mana menjadi dalam tanggungan asas jenayah tidak akan wujud. Sekian dari kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.